على رسول الله. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita perisai bagi sekalian Allah atau simpulan imam atas madhab salaf yang dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah. Telah situ? Telah. Katanya, dan kasih kami akan yang bersifat dengan adil dan kepercayaan, dan benci kami akan yang bersifat dengan zalim dan khianat. Syekh syarah, setengah daripada kesempurnaan iman itu kita kasih akan Allah Ta'ala, dan bermula kasih akan sekalian Rasul dan Nabi, dan yang beriman itu setengah daripada kasih akan Allah Ta'ala. Kerana mereka yang kasih itu, kasih ia akan barang kasih akan dia oleh kekasihnya, dan benci ia akan barang yang benci akan dia oleh kekasihnya, dan redha ia kerana redhanya, dan marah ia kerana marahnya, dan menyuruh ia dengan barang yang menyuruh ia dengan dia, dan melarang ia daripada barang yang melarang ia daripadanya. Maka ia setuju dengan kekasihnya pada segala kelakuan. Dan bermula Allah Ta'ala kasih akan sekalian yang berbuat baik, dan kasih ia akan sekalian yang takut akan dia, dan kasih ia akan sekalian yang banyak bertaubat, dan kasih ia akan sekalian yang bersuci. Dan kita kasih akan mereka yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Setengah daripada mereka itu orang yang adil dan yang kepercayaan. Dan Allah Ta'ala tidak kasih orang yang khianat, dan orang yang takabur, dan orang yang mengerjakan maksiat. Dan kita benci akan sekalian yang benci akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala adalah, kita di sana ada golongan yang adil, dan kita di sana ada golongan yang amanah. Di sana ada golongan yang jahat, yang zalim, dan di sana ada golongan yang khianat. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala buat tidak sama. Sebab itulah di sana ada syurga dan di sana ada neraka. Ada orang yang dikenali sebagai orang yang adil, ada orang yang dikenali sebagai orang yang zalim. Adil maksudnya, adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempat. Dia tidak menzalimi pihak yang lain. Itu makna adil. Sama ada adil terhadap anak-anak, adil terhadap isteri-isteri, adil terhadap rakyat bagi pemerintah. Di sana ada golongan yang adil, dan di sana ada golongan yang zalim. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, di sana ada golongan yang amanah, yang kepercayaan. Apabila diberi kepercayaan, dia jaga amanah tersebut. Dan di sana ada golongan yang khianat. Di sana ada golongan yang khianat. Khianat terhadap amanah. Amanah yang diberikan kepada dia, dia khianat. Jadi kata Imam At-Tahawi, kita perlu kena kasih kepada orang yang bersifat adil dan bersifat amanah, dan kita kena benci kepada orang yang bersifat zalim dan khianat. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada orang yang bersifat adil dan bersifat amanah. Setiap apa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena kasih. Dan kita benci orang yang bersifat zalim dan khianat, kerana golongan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata, orang beriman ni
kasih dia, benci dia bertepatan dengan kasih dan benci yang dianjurkan oleh agama itu sendiri. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita rasa lagi. Dia kita mungkin kita sendiri adalah golongan yang adil. Mungkin kita sendiri golongan yang amanah. Dan ada kemungkinan yang kedua, kita sendiri adalah golongan yang zalim ataupun golongan yang khianat. Mungkin sikit, mungkin banyak. Maka sementara Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita berubah, maka mesti kita kena berubah. Mesti kita kena berubah. Kerana kalau sekiranya kita tidak berubah, maka kesusahan yang akan menanti kita di negeri akhirat nanti. Baik, cuba kita tengok apa yang dihuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandini. Setengah daripada kesempurnaan iman itu kasih akan Allah. Jadi antara kesempurnaan iman adalah kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dia tidak sempurna. Kalau dibenci kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dia bermasalah. Bermula kasih akan sekalian rasul dan nabi dan yang beriman itu setengah daripada kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih kepada rasul, kasih kepada nabi, kasih kepada sesama orang beriman, dia adalah sebahagian daripada kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka yang kasih itu, kasih dia akan barang yang kasih akan dia oleh kekasihnya. Jadi kita apabila kita mendakwa, kita kasih kepada seorang, bukan setakat kepada dia dan bahkan kepada segala benda yang dikasihi oleh dia, kita kasih. Baik, kita cinta, kita suka. Dan benci ia akan barang yang benci akan dia oleh kekasihnya. Ketika kita mendakwa, kita kasih kepada seorang, bukan setakat kita kasih kepada dia, bukan segala benda yang disukai oleh dia kita suka, dan segala benda yang dibenci oleh dia kita benci. Dan redha ia kerana redha-Nya, dan marah ia kerana marah-Nya, dan menyuruh ia dengan barang yang menyuruh ia dengan dia. Apa yang disuruh oleh kekasihnya dia kena suruh, dan melarang ia daripada barang yang melarang ia daripadanya. Maka ia setuju. Setuju maksudnya sama. Itu maksud setuju, sama dengan kekasihnya pada segala kelakuan. Segala sudut perkara bertepatan sama dengan kekasihnya. Jadi apabila kita mendakwa kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, maka segala apa yang dikasihi oleh Allah, segala apa yang dikasihi oleh Rasul, kita kena kasih. Dan segala benda yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh Rasul, kita kena benci. Baik. Dan bermula Allah Ta'ala kasih akan segala yang berbuat baik. Bukan setakat Allah Subhanahu Ta'ala kasih kepada segala yang berbuat baik, bahkan Allah Ta'ala perintah kepada kita kasih kepada orang yang berbuat baik, dan Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya berbuat baik. Dan kasih ia akan segala yang takut akan dia, dan kasih ia akan sekalian yang banyak bertaubat, dan kasih ia akan sekalian yang bersuci daripada dosa, dan kasih akan mereka yang kasih akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada mereka itu, mereka orang golongan yang Allah Subhanahu wa taala kasih adalah orang yang adil. Orang yang adil adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau sekiranya adil saat itu melibatkan dia sebagai seorang pemimpin. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, sikap adil yang ada pada dia adalah perkara yang amat-amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara 7 golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah taala adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang tidak menzalimi orang yang di bawahnya. Sama ada pemimpin daripada kumpul ataupun pemimpin kepada kumpulan yang kecil, sehingga pemimpin kepada kumpulan yang besar. Pemimpin kumpulan yang kecil adalah sebagai contoh kita sebagai ayah, kita sebagai ibu adalah pemimpin kepada keluarga kita. Maka kita kena bersikap adil terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita. Kita kena bersikap adil. Baik. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni berkenaan dengan kezaliman yang dilakukan oleh sebahagian daripada ibu bapa terhadap anak. Antaranya adalah dalam masalah pemberian. Jadi kalau kita ada anak 4 orang, 5 orang, kalau kita nak beri jangan. Dan beri kena beri sama banyak. Kalau kita tak mau beri, jangan beri banyak. Kalau kita beri sebahagian, tidak beri kepada sebahagian. Sedangkan pemberian tersebut bukan termasuk dalam kewajipan nafkah.
maka hukum dia adalah sadaq. Hukum dia adalah sadaq. Jadi kita ada anak 5 orang. Lepas tu kita ada tanah 2 keping. Kita beri hak yang pertama dengan hak yang kedua, hak yang ketiga, yang keempat, yang kelima kita tidak bagi. Ini dinamakan sebagai zalim. Zalim terhadap anak-anak itu. Zalim itu hak kita, ia zalim. Satu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dia Bashir. Bashir dia nak beri kepada anak lelaki dia nama Nu'man, seorang hamba sahaya. Jadi Bashir dia ada anak selain daripada Nu'man. Maka isteri dia tidak setuju nak bagi kepada anak dia Nu'man. Melainkan dijumpa dengan Rasulullah dan minta Rasulullah sebagai saksi di atas pemberian ini. Minta Rasulullah jadi saksi di atas pemberian ini. Maka Bashir pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia kabur kepada Rasulullah. Dia nak bagi kepada anak dia, bini tidak setuju, melainkan minta Rasulullah jadi saksi di atas pemberian ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah memberi kepada anakmu selain daripada Nu'man sebagaimana memberi kepada Nu'man? Mu ada anak tak selain daripada Nu'man? Ada. Adakah memberi anakmu selain daripada Nu'man sebagaimana memberi kepada Nu'man? Mu bagi kepada Nu'man seorang hamba sahaja. Anak-anakmu hak lain memberi juga kan? Sebagaimana memberi kepada Nu'man. Kata Bashir, jawab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, aku tidak akan bersaksi di atas perkara yang jahat. Rasul kata, demi Allah aku tidak akan bersaksi di atas perkara yang jahat. Dalam riwayat yang lain kata Rasul, fattaqullah, mu kena bertakwa kepada Allah. Mu kena takut kepada Allah. Buat kerja gini tak betul kalau cakap kita kau. Mu kena takut kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, mu kena bersikap adil di antara anak-anak kamu. Bersikap adil. Sebab itulah sepakat ulama mengatakan kalau tidak melibatkan nafkah tu lain. Kalau orang ni masih lagi di bawah tanggungan kita, hak ni lepas dah tanggungan kita, jadi kita bagi kepada dia kerana kita di bawah tanggungan kita. Lalu kerja dah, itu masalah lain. Hak ni pemberian. Hak bukan termasuk dalam nafkah. Pemberian atas jalan ihsan sebagai contoh. Tiba-tiba diberi sebahagian, tidak diberi sebahagian yang lain, sepakat ulama mengatakan perbuatan itu salah. Perbuatan itu adalah salah di sisi agama. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak adil. Rasul kata perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jahat. Cuma kesalahan itu ulama berbeza pandangan. Adakah kesalahan haram ataupun kesalahan makruh? Ada dua pandangan di sini. Tapi yang jelasnya benda ini dilarang oleh Rasulullah. Cuma bayangkan Rasul kata, aku tidak akan bersaksi di atas perkara yang jahat. Rasul kata, aku tidak bersaksi di atas perkara yang tak comel. Jelas Rasul larang. Rasul kata, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Mu kena bertakwa kepada Allah dan mu kena bersikap adil di antara anak-anak kamu. Jadi ni bukan sikap adil lagu ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas benda ni dilarang oleh Rasulullah. Dan larangan yang teruk. Rasul bersumpah. Larangan yang teruk ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh bertakwa kepada Allah. Cuma ulama fiqh ketika dia mengkaji permasalahan ini, ulama fiqh kata larangan ni larangan haram ke larangan makruh. Maka di sini ada dua pandangan. Yang pertamanya larangan haram. Perbuatan tersebut adalah haram, salah perbuatan. Okey, itu pandangan sebahagian ulama. Antaranya dalam mazhab Hanbali. Pandangan mazhab Hanbali, kalau sekiranya ibu bapa dia beri kepada sebahagian anak, tidak beri kepada sebahagian anak yang lain, dihukumkan perbuatan tersebut adalah haram. Dosa perbuatan. Dalam mazhab Hanbali. Namun mazhab Imam Syafi'i kata hukum dia adalah makruh. Tidak sampai kepada haram. Tapi walaupun mazhab Imam Syafi'i kata makruh, cuma kalau kita tengok kepada dalil bahawasanya Rasul memang cukup melarang. Rasul larang buat perkara tersebut. Benda tu salah. Walaupun makruh, di mazhab Imam Syafi'i dia letak makruh, dan itu ada alasan-alasannya. Cuma kalau kita tengok kepada zahir larangan memang cukup teruk. Maka itu termasuk dalam zalim, tidak adil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil adalah perkara yang amat ditekankan oleh agama kita. Sehingga orang yang bersikap adil akan mendapat kedudukan yang tinggi di negeri akhirat nanti. Dia akan boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, dan Allah Taala tidak kasih akan orang yang khianat.
orang yang takabur, orang yang mengerjakan maksiat, dia khianat ni Allah Rabbi. Memang cukup banyak khianat. Khianat ketika diberi amanah, dia khianat. Sama ada gaji ataupun tidak untuk nombor 2. Macam-macam amanah yang diberikan kepada kita. Apabila kita tidak berjalan betul amanah tersebut, maka kita termasuk dalam golongan yang khianat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dosa-dosa kita. Dan begitu juga orang yang mengerjakan maksiat. Sama ada maksiat yang diketahui umum ataupun tidak, maka ia termasuk dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita benci akan sekalian yang dibenci akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang Allah Taala benci, kita benci. Kita benci kerana Allah Taala suruh kita benci. Kita benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita benci. Setengah daripada mereka itu orang yang zalim dan orang yang khianat. Kalau kata tanya dia, apa membenci kepada kerajaan yang zalim? Sebagai contoh, apa mu tidak suka kepada kerajaan yang khianat? Kenapa mu tidak suka orang yang melakukan kejahatan? Orang yang melakukan maksiat? Jawapan dia mudah. Jawapan dia kerana Allah Ta'ala yang suruh aku buat gitu. Bukan mengaku benci kerana nafsu aku, bukan. Tapi aku benci kerana Allah Ta'ala yang suruh. Jadi apabila kita faham di situ, maka tak ada lah kita ambil pilih kasih. Jadi kalau kumpulan kita buat jahat, tak ada masalah. Kalau kumpulan orang lain buat jahat, tak boleh. Tak ada orang. Sebab kita sekarang ni tanpa melihat kepada siapa pun yang buat jahat, sama ada daripada kumpulan kita ataupun bukan daripada kumpulan kita, sama ada daripada keluarga kita ataupun bukan daripada keluarga kita. Apabila dia buat jahat, maka kita kena ingat Allah Ta'ala suruh kita benci kepada kejahatan tersebut. Daripada mana pun dia. Itu orang Islam. Orang Islam dia kena bersikap adil dalam apa jua perkara. Sehingga kan, kalau sekiranya orang yang baik datang daripada musuh dia sekalipun, tetap dia setuju. Kalau benda itu baik. Sebab itulah Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sebab kebencian kamu kepada satu kaum sehingga kamu tidak bersikap adil. Kamu kena bersikap adil. Ia adalah lebih dekat kepada takwa kepada Allah. Kadang-kadang kita ni apa jua kedua daripada benda yang daripada orang yang kita tidak suka, orang yang dikatakan lawan kita, musuh kita, walaupun kebaikan keluar daripada dia, tetap kita tidak nampak kebaikan. Apabila kejahatan dilakukan oleh kawan kita, tetap kita tidak nampak kejahatan. Hak tu adalah perkara yang cukup zalim. Itu perkara yang zalim, tidak adil di dalam meletakkan hukum. Baik, orang yang bersikap adil ni, kebaikan daripada siapa pun tetap diakui ia adalah kebaikan. Keburukan daripada siapa pun tetap dia mengakui itu adalah keburukan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum sehingga kamu tidak bersikap adil. Bersikap adil, ia adalah lebih dekat kepada takwa. Baik, keburukan daripada siapa pun, daripada keluarga kita, daripada kumpulan kita, daripada orang yang kita kenal, daripada kawan kita. Kalau keburukan daripada dia, tetap kita tidak suka. Kalau kejahatan, kebaikan saat itu datang daripada kawan kita, datang daripada lawan kita, datang daripada musuh kita, tetap kita suka. Kita suka kerana agama kita, Allah Ta'ala suruh kita suka kepada kebaikan yang dilakukan oleh seorang, sama ada daripada orang yang kita kenali ataupun orang yang kita tidak kenali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada mereka itu orang yang kita benci adalah orang yang zalim dan orang yang khianat. Pendeknya, kasih dan benci kita hendaklah mengikut akan kasih dan benci Allah Taala. Ni hak sebenarnya hak panjang-panjang nak cerita, sini kedudukan ni. Sini kayu ukur. Benci kita, kasih kita bertepatan dengan kehendak benci dan kasih yang dikehendaki oleh agama. Jadi apabila kita duduk dalam ataupun atas kayu, di atas kayu ni ataupun di atas pengukur ni, maka pastinya kita tidak akan bersikap zalim. Jadi siapa pun yang buat jahat, buat maksiat, kita tidak suka kerana Allah Ta'ala yang tidak suka kepada perbuatan maksiat tersebut. Sabda Nabi SAW, 3 perkara, barang siapa ada 3 perkara itu, maka padanya, barang siapa ada 3 perkara itu padanya, nescaya mendapat ia akan manis iman. Ada 3 perkara, kalau orang tu ada padanya 3 perkara ni, dia akan dapat kemanisan iman. Iman ni manis, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman adalah perkara, iman ni nikmat, iman ni manis, iman ada kemanisan. Sebab itulah kalau kita tengok kenapa kau sahabat sanggup menderita untuk mempertahankan iman.
Kita kata sanggup menderita, sebenarnya pada hakikatnya dia tidak menderita. Pada hakikatnya kerana kemanisan iman dapat mengambusi kesakitan dan kepedihan yang dialami oleh mereka. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada di kalangan kita yang ingin untuk disakiti pun sekali, tak ada. Dan kita kalau kita benda yang sakit, kita akan cuba nak elak daripada kena kepada kita. Tetapi oleh kerana manisnya iman, kemanisan tersebut dapat mengambusi kesusahan di dalam mempertahankan iman. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bukan semua orang yang beriman dapat mengecapi kemanisan iman. Hanya golongan-golongan yang tertentu sahaja yang cukup syarat-syarat mendapat kemanisan iman. Jadi kita orang beriman, kalau kita pernah merasa kemanisan iman, alhamdulillah, satu nikmat yang besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan mungkin ada sebahagian daripada kita sebelum daripada ni pernah mengecapi kemanisan iman. Allah satu nikmat yang besar yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Dan mungkin sebahagian daripada kita belum pernah mengecapi kemanisan iman. Apakah yang dikatakan kemanisan iman tidak diketahui lagi. Maka ketika mana Allah Taala masih lagi beri peluang kepada kita, hayat di kandung badan, maka kita berusaha untuk mendapat kemanisan iman tersebut. Baik. Bagaimanakah cara untuk kita dapat mengecapi kemanisan iman? Kata Rasulullah, 3 perkara. Barang siapa ada 3 perkara itu padanya, nescaya mendapat ia akan kemanisan iman. Pertama, mereka yang adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih kasih kepadanya daripada barang yang lain daripada keduanya. Allah dan Rasul lebih dia kasih berbanding benda yang lain daripada keduanya. Perkara ni kalau kita nak kata dakwa, kalau hanya sekadar dakwa dengan mulut, siapa pun boleh dakwa. Setiap orang yang diberi mulut untuk bercakap boleh mendakwa bahawasanya dia lebih kasih kepada Allah dan Rasul. Memang dakwa, tapi kita nak dakwaan tersebut diterjemahkan melalui perbuatan. Bagaimanakah perbuatan kita? Adakah perbuatan kita menunjuk bahawasanya Allah dan Rasul lebih kita kasih berbanding dengan keinginan-keinginan hawa nafsu kita? Antara tanda mudah je, antara tanda apabila bertembung di antara kehendak nafsu kita dengan tuntutan agama, manakah yang perlu kita utamakan, manakah yang kita utamakan. Kalau kita utamakan antara apabila bertembung di antara tuntutan agama, ini benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, ini benda yang dilarang, tapi nafsu kita nak buat, maka ketika itu mana kita utamakan. Kalau kita utamakan nafsu kita berbanding dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dakwaan kita adalah dakwaan palsu. Setiap orang boleh dakwa bahawasanya dikasih kepada Allah dan Rasulnya. Setiap orang boleh dakwa. Tetapi hak yang kita nak adalah kita kena terjemahkan perkara tersebut dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita nak terjemahkan perkara tersebut dalam kehidupan kita supaya benda yang Allah Taala kasih, benda yang Allah Taala Rasul kasih mengatasi segala-galanya, hak tu hak yang kita utamakan sekali. Sehingga kan dengan keinginan diri kita sendiri sekalipun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara, barang siapa ada 3 perkara ini padanya, nescaya mendapat ia akan kemanisan iman. Pertama, mereka yang adalah Allah Taala dan Rasulnya lebih kasih kepadanya daripada barang yang lain daripada keduanya. Dan orang yang boleh hadir masjid sembahyang subuh, yang tidak ada kepentingan tertentu, maka Allah Rabbi, kita rasa dia termasuk dalam golongan ini walaupun daripada sudut yang kecil. Kerana dia sanggup bangun pagi, sedangkan tidur waktu pagi itu adalah tidur yang paling sedap. Tidur yang paling sedap. Sedap tidur, tapi sanggup bangun untuk datang ke masjid. Dan kita mengharapkan dia masuk dalam golongan ini. Mereka kalau orang yang ada tekanan tertentu, itu masalah lain lah. Kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Baik. Contoh bangun kerana ada tugasan tertentu, di samping itu sembahyang etek. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya yang keduanya adalah mereka yang kasih ia akan seorang, tiada kasih ia akan dia melainkan kerana Allah. Dia kasih kepada seorang, tidak dia kasih melainkan kerana Allah. Kita banyak kasih
kerana kepentingan, kerana jawatan, kerana harta, kerana itu, kerana ni. Tapi sebenarnya bukanlah salah, bukanlah dosa. Cuma hak yang lebih tinggi lagi adalah dia kasih kepada seorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala, sungguh dia kasih kepada seorang. Dan apa mu kasih kepada orang ni? Kerana orang ni buat baik. Allah Taala perintah kepada aku kasih kepada orang buat baik. Baik. Dan dia benci kepada seorang mana yang ketiganya, dan ketiga mereka yang ada ia benci bahawa kembali ia kepada kufur, seperti benci ia bahawa dicampurkan ke dalam api. Jadi bagaimana kalau kita tidak suka, kita takut untuk dicampurkan kita ke dalam api? Usah kata campur, orang nak bakar tangan kita tangguh. Jadi begitu juga perasaan kita bahawa saja kita benci kembali kepada kekufuran setelah daripada Allah Ta'ala bagi hidayah, sebagaimana bencinya kita dicampur kita ke dalam api. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Katanya wa naqul Allahu a'lamu bimashtabaha alaina ilmuhu. Maksudnya adalah, dan berkata kita, Allah Ta'ala lebih mengetahui pada barang yang kesamarang atas kita pengetahuannya. Okey, untuk pagi ni kita berhenti sini dulu sebab kita ada soalan, 2 soalan yang diajukan oleh ahli jemaah kita. InsyaAllah kita jawab soalan ni. Soalan yang pertama, waktu yang lebih afdal dilakukan sama ada sebelum tidur malam atau mengakhiri solat-solat malam. Okey, gini. Mohon bagi pencerahan tentang solat sunat witir seperti berikut. Yang pertama, waktu yang lebih afdal dilakukan sama ada sebelum tidur ataupun mengakhiri solat-solat malam. Yang kedua, ada pendapat mengatakan bahawa solat witir itu adalah 1 rakaat selepas daripada 2 rakaat sebelumnya. Yang 2 rakaat awal itu dikatakan muqaddimah witir. Bagi mendapatkan fadilat solat witir, adakah memadai solat 1 rakaat sahaja? Terima kasih. Baik, kita ada 2 soalan. 2 soalan tu jangan. Yang pertama, soalan yang pertama, mana lebih afdal kita jadikan sembahyang sunat witir pada awal malam ataupun pada akhir malam? Mana hak yang lebih afdal? Sembahyang sunat witir, hak yang lebih afdal adalah kita jadikan ia pada akhir malam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ij'alu akhir salatikum minal laili witra. Mu kena jadikan akhir sembahyang malam engkau adalah witir. Jadi kita letak sembahyang witir ni adalah sembahyang yang last sekali, sembahyang malam. Jadi kita sembahyang, penghujung kita tutup dengan witir. Orang tua cakap tutup sembahyang malam dengan witir. Itu hak yang paling afdal. Namun paling afdal bagi orang hak yang dia yakin bahawasanya dia bangun pada akhir malam. Manakala orang hak yang dapat jandang bangun akhir malam subuh pun pukul 6.30, nak bangun akhir malam mana? Maka bagi orang golongan ni paling afdal bagi dia adalah sembahyang pada awal malam. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwala. Barang siapa yang takut, yang bimbang dia tidak bangun daripada akhir malam, maka hendaklah dia melakukan witir pada awal malam. Jadi hak yang lebih afdal sembahyang witir pada akhir malam. Kerana benda hak yang paling afdal sembahyang witir pada akhir malam? Kerana akhir malam adalah dihadiri oleh para malaikat. Dihadiri oleh para malaikat, disaksi oleh para malaikat. Hak tu hak yang awal malam tidak disaksi, bukan awal malam disaksikan juga, tetapi di akhir malam lebih banyak malaikat yang menyaksi ibadat-ibadat yang dilakukan oleh kita. Jadi paling afdal buat di akhir malam. Kita tutup sembahyang sunat pada malam tersebut dengan sembahyang witir. Namun bagi orang yang tidak mampu ataupun dia tidak yakin untuk bangun pada akhir malam, maka lebih afdal dia buat pada awal malam. Okey. Berkenaan dengan soalan yang kedua, ada pendapat mengatakan solat witir itu adalah 1 rakaat selepas daripada 2 rakaat sebelumnya. Yang 2 rakaat awal itu dikatakan muqaddimah witir. Bagi pendapatkan solat witir adakah memadai solat 1 rakaat saja? Menurut mazhab Imam Syafi'i memadai ataupun sekurang-kurang sunat witir adalah 1 rakaat. Cuma hak yang paling baik adalah kita buat 1 rakaat setelah daripada kita sembahyang sebelum daripada 2 rakaat. Sama ada sembahyang sunat biasa ataupun muqaddimah witir. Lepas daripada kita sembahyang sunat isyak, terus kita buat 1 rakaat. Hak tu hak yang comel. Cuma kalau kita buat 1 rakaat saja sekalipun, tetap telah dapat fadilah witir. Kerana sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al." Sesiapa yang ingin
yang dia suka, dia buat witir 5 rakaat, maka hendaklah dia buat. Wa man ahabba an yutira bi thalath falyaf'al. Barang siapa yang suka untuk melakukan sunat witir 3 rakaat, silakan. Wa man ahabba an yutira bi rak'atin falyaf'al. Sesiapa yang suka untuk buat sunat witir 1 rakaat, maka hendaklah dia buat. Jadi mazhab Imam Syafi'i mengatakan sudah mencukupi 1 rakaat. Cuma yang paling afdal, yang comel lagi adalah buat 3 rakaat. Cuma kalau buat 1 rakaat sudah mendapat asal sunat witir. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada lah. Okey, tak ada dah. Kita berhenti sini juga untuk pagi ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqaqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil